Seterusnya kita sampai kepada kuliah yang menyentuh tentang pembahagian khabar dalam perspektif sampainya khabar itu kepada kita. Ulama sebenarnya telah membahagikan dalam perspektif ini, iaitu secara keseluruhannya hadis yang sampai kepada kita bi'tibari usulina boleh dibagi kepada dua, iaitu satu mutawatir, satu ahad. Penerangan lagi ialah begini. Taksimu khabar bi'tibari usuli ilaina ini ialah terbagi pada qismain ra'isiyaini, dua pembahagian yang utama dalam perspektif sampai pada kita, iaitu hadis yang mutawatir dan ahad. Mutawatir apa? Fa'in kana lahu turuqun bila hasrin adad muayyani, iaitu hadis mutawatir ialah kumpulan hadis yang jalan dia untuk sampai kepada kita itu terlalu banyak sehingga tak dapat ditentukan. Bila hasrin adad muayyan, mutawatir, jadi dia sebut mutawatir. Banyak sangat yang dengar hadis tu, ramai sangat yang riwayat dan terlalu ramai yang mendengar, maka hadis disebut mutawatir. Kemudian yang kedua, wa in kana lahu turuqun mahsurah, iaitu kumpulan hadis yang mana turuk dia sampai kepada kita bersifat terbatas, mahsurah, ada had, boleh ditentukan dengan bilangan tertentu, iaitu 3 orang dengar, 2 orang dengar ataupun seorang dengar. Itu disebut khabar ahad. Jadi faham perbezaannya? Perbezaan ni dalam mutawatir ni banyak, tak boleh nak tentu apa orang dengar. Ahad ni kita boleh tentu. Ada seorang dengar, ada dua orang dengar, ada 3 orang dengar. Kalau mutawatir ni ramai sangat dengar. Baik. Sekarang kita pergi kepada hadis mutawatir. Hadis mutawatir takrifannya dari segi bahasa lughatan, kita ambil makna yang ringkas tu, at-tawali wa tatabu, iaitu yang berturut-turut, yang berturutan. Yang hujan turun secara mutawatir, maksudnya hujan turun secara lebat. Dari segi bahasa, at-tawali wa tatabu, berturut-turut. Istilahan maknanya, maksudnya ialah makna mutawatir di sisi ahli hadis. Menurut kacamata ahli hadis, hadis mutawatir ni marawahu adadun kasirun, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai. Fi kulli tabaqatin, ramai itu pada setiap tabaqat pula. Bin tabaqati sanad, daripada tabaqat-tabaqat yang ada pada sanad tersebut. Bihaisu yastahilu, yang mana disebabkan ramai sangat yang mendengar dan meriwayatkan hadis ni, menyebabkan hadis ni yastahilu, mustahil ataupun tidak mungkin, al-adah, secara hukum akalnya, ittifaquhum, dapat bersepakat, ala ikhtilaqi, untuk merekakan hadis tersebut. Dah ramai sangat dengar, orang ni dengar, orang tu dengar dan sebagainya. Jadi tak mungkin hadis ini mereka mampulah bersepakat untuk hadis ni direka. Okey, syurutul mutawatir. Hadis mutawatir ni ada 4 syarat. Tak cukup 4 syarat ni, hadis ni terpaksa ditolak menjadi ahad. Syarat pertama, hadis ni mesti diriwayatkan oleh adadun kasirun, perawi yang ramai. Syarat kedua, antakuna tilka kasrah, perawi yang ramai tadi, fi jami' tabaqat sanad, mesti dalam keseluruhan tabaqat sanad tu. Best sahabat ramai dengar. Best apa lagi? Best sahabat, best tabi'in ramai dengar. Semua ramai dengar. Mesti di semua tabaqat. Tak boleh satu. Yang ketiga, ayastahilu adatan, iaitu ada sifat kemustahilan dari segi adat kebiasaan, mereka mampu, mustahil mereka mampu untuk bersepakat, dan tawafuquh ni bersepakat dan bersetuju untuk merekakan hadis tersebut. Mustahil lah, bilangan yang ramai sangat dengar tu menyebabkan perkara tu mustahil. Yang keempat, hadis mutawatir ni syarat dia yang keempat, mestilah disandarkan. Hadis itu diriwayatkan secara mustaniluhum al-his, secara panca indera.
iaitu hadza li dhamani adamu khata', supaya untuk mengelakkan berlaku sebarang kesilapan. Seperti mana seseorang itu mendengar hadis disebut sama', musyahadah, tengok sendiri, kemudian sentuh, rasa dan bau. Misalnya dalam periwayatan hadis mutawatir dengan syarat mustahil berisi ni, maknanya perawinya kena sebut sami'na, saya dengar dengan telinga saya sendiri, sami'na Rasulullah SAW qal kaza wa kaza, ataupun ra'ayna, kami lihat dengan mata kami sendiri, ataupun kami sentuh sendiri tangan Rasulullah, kasut Rasulullah dan sebagainya. Itu maknanya syarat yang keempat. Hukum ilmu yang terdapat dalam hadis kategori mutawatir, ulama kata ad-daruri, ilmu daruri. Ilmu daruri ni maksudnya automatik benar. Tak perlu siasat lagi kebenaran dia, tak perlu kaji lagi, dia auto. Maknanya teks-teks hadis mutawatir tu, kefahaman ilmu yang dibawa hadis mutawatir ni kena terima terus. Ai al-yaqini, secara yakin. Alladhi yatarul insan ila tasdiq bihi tasdiqan jaziman. Yang mana mendorong manusia itu, jiwa dia untuk mentasdikkan berita tu dengan tahap pembenaran yang jaziman, muktamad. Seolah-olah kita menyaksikan hadis tu sendiri. Kaifa la yataraddadu fi tasdiqihi, dan kita tak boleh taradud tu, maksudnya tak boleh ada berbolak-balik dalam aspek membenarkan perkara yang kita dengar tersebut. Itu kedudukan hadis khabar mutawatir. Lizalika kana mutawatir kulluhu maqbulan. Itu sebab hadis mutawatir ni semuanya adalah makbul, tak ada mardud. Wala hajatan, dan tidak ada keperluan untuk al-bahsi, buat kajian lanjutan tentang hal ehwal perawi dia. Bila sebut hadis mutawatir, auto kita terima berita, kebenaran berita dalam hadis tu tanpa sebarang keraguan. Tak boleh, mesti yakin 100%. Kenapa? Sebab hadis tu dah kategori mutawatir. Sebab syarat dia ketat, syarat dia 4 tadi. Maknanya setiap tabakat bila disemak memang semua dengar. Bila dah semua mutawatir dengar, so tak perlu kaji lagi perawi dia sikoh tak sikoh, semua tak boleh, semua asalkan mutawatir dia dah jadi label hadis dia, penerimaan berita ilmu dalam hadis mutawatir ni ialah ilmu ad-daruri. Semua kita pergi kepada aqsam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni ada dua aqsam. Pertama, mutawatir lafzi. Maknanya dia mutawatir dalam aspek lafzi. Apa maksud dia? Iaitu hadis tu mutawatir lafzuhu wa ma'nahu. Hadis tu mutawatir dari segi lafaz hadis, diulang sebut dengan sama oleh ramai perawi, dan automatik lah makna dia serupa sebab lafaz dia pun serupa. Ataupun dengan kata lain, rawahul jami' diriwayat oleh ramai perawi dengan lafaz yang satu. Misalnya hadis ni, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, perkataan ini, lafaz hadis ni diulang sebut oleh hampir 62 orang perawi. Dengan lafaz yang serupa. Maknanya dia mutawatir pada lafaz tu. Jadi bila lafaz serupa, auto makna serupa. Hadis ni tentang ancaman kepada mereka yang berdusta ke atas Nabi secara muta'amidan sengaja, maka dia automatik akan menempah tempatnya di dalam neraka. Maksudnya masuk neraka lah. Ini contoh hadis mutawatir lafzi. Kemudian jenis yang kedua hadis mutawatir ialah mutawatir maknawi. Maknawi ni maksudnya makna je serupa, tapi lafaz, condition hadis tu diriwayatkan berbeza, tak sama. Ta'rifuhu huwa mutawatir ma'nahu, iaitu yang mutawatir yang sama hanya maknanya, duna lafzuhu, bukan lafaznya. Contohnya tentang hadis-hadis berkaitan raf'ul yadain fi doa. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya apabila berdoa. Jadi
perbuatan Nabi mengangkat tangan ketika berdoa ni ada dalam pelbagai riwayat di bawah. Dengan lafaz yang berbeza, dengan matan yang berbeza, dengan sanad yang berbeza, tapi semuanya sama dalam satu aspek. Iaitu bila sampai kepada cerita tentang Nabi nak berdoa, memang semua hadis ni akan menyebut Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Jadi maknawi dia tu mutawatir. Maksudnya bila berdoa Nabi angkat tangan. Doa Nabi angkat tangan. Ni peristiwa lain, ni hadis lain, lafaz lain, perawi lain, tapi dia mutawatir pada makna. Okey, contoh lain. Ni, hadis Isra' dan Mi'raj. Ramai banyak perawi meriwayatkan tapi semua menceritakan tentang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Itu juga hadis-hadis tentang soalan di dalam kubur. Soalan mayat di dalam kubur, dalam pelbagai peristiwa dan pelbagai hadis dan sebagainya, tapi semua sebut ada soalan akan ditanya kepada mayat apabila dikebumikan dalam kubur nanti. Itu juga hadis tentang Dajjal dengan hadis tentang rejam pada masalah zina dan lain-lain. Hadis mutawatir ni tak banyak sebenarnya, sikit saja kalau kita nak nisbahkan kepada hadis ahad. Hadis ahad memang lagi banyak lah. Lepas tu, di mana kamu nak rujuk untuk mencari hadis mutawatir ni? Disenaraikan 4 contoh kitab untuk awak buat kajian, untuk awak rujuk jenis hadis-hadis mutawatir. Okey, baik, dah habis dah.